Itu tadi. Jadi sekarang kita berhadapan dengan krisis ekonomi, peningkatan kos sara hidup, peningkatan juga kadar inflasi dan sebagainya. Ia memberi kesan kepada semua masyarakat lah. Tak kira lah golongan B40 ke M40 ke T20, itu biasa kita dengar. Tapi kalau secara spesifiknya, golongan mahasiswa juga terkesan sebenarnya. Dekat universiti pun nak beli makanan pun kena bayar pakai duit. Tapi baru-baru ini kerajaan telah mengumumkan satu inisiatif, ada menu keluarga Malaysia berharga RM3.50 dan alhamdulillah dengan harga RM3.50 tu boleh dapat proper meal, makanan yang lengkap, ada karbohidrat, ada protein dan juga ada serat dan juga ada air. Jadi untuk kita bercakap mengenai peranan mahasiswa berhadapan dengan krisis inflasi ini secara general, saya sangat berbesar hati bersama dengan dua orang pelajar pada hari ini, tokoh pelajar saya kira, daripada Uniza juga daripada UUM. Daripada Uniza kita ada Muhammad Asfar Irfan Muhammad Razi, iaitu yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Sultan Zainal Abidin Uniza, dan juga kita ada Muhammad Ali Nur Alham Abu Bakar, iaitu Presiden Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan. Okay, sebelum ini saya banyak bertanya dengan orang-orang yang berada di atas kan, penganalisis ekonomi, penganalisis politik tentang krisis makanan dan juga inflasi yang berlaku. Asfar sendiri macam mana perspektif Asfar apabila kita menghadapi krisis ini, terutamanya apabila ia membabitkan krisis kenaikan harga makanan yang berlaku ini dan juga terkesan kepada mahasiswa. Asfar sendiri macam mana? Okey, baiklah. Untuk pertamanya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Selamat Pagi Malaysia atas jemputan kami berdua ke dalam program ini. Dan untuk kesan kepada mahasiswa tu, saya kira inflasi dan kenaikan harga barang ni memang memberi kesanlah kepada seluruh rakyat Malaysia, dan tidak turut terkesan adalah golongan mahasiswa itu sendiri. So pada pandangan saya, mahasiswa ni memang sangat terkesan. Lagi-lagi pada masa kini banyak barang yang sudah pun naik harga. Kalau dulu macam proper meal kita, contoh RM7 kita boleh dapat proper meal. So sekarang ni mungkin di up to RM10, RM11. Jadi ia sangat memberi kesanlah kepada golongan mahasiswa itu sendiri. Dan golongan mahasiswa pun pada masa sekarang ini terpaksa mencari kerja sambilan yang mana untuk menampung perbelanjaan harian mereka, kerana bila kita tak buat kerja sambilan, kita takkan ada duit lah untuk berbelanja. Jadi mahasiswa pada hari ini dengan kesan dengan kenaikan harga barang ni mampu memberi kesan yang sangat teruklah kepada mahasiswa itu sendiri. Kalau di UUM, apa gambarannya yang terjadi, Ali Nur? Kalau di UUM, tekanan dalam pembelajaran tu mungkin agak mencabar. Satu, bila mana kita berhadapan dalam pandemik COVID-19. So itu dah mencabar, apatah lagi dengan yang sedang berlaku, iaitu inflasi di negara kita. So bila mana pelajar ni dia jauh dari rumah, so mungkin tanggungan kos tu adalah tanggungan peribadi. So kalau sebelum ni pun mahasiswa agak sukar untuk hidup dalam universiti atau di kampus, dan bila mana inflasi ini berlaku, dia mungkin bertambah lagi sukar untuk mereka lah. Dululah saya belajar dulu pun rasa tekanannya, sekarang harga makin naik lagilah rasa tekanannya lah. Okey, sekarang apakah peranan mahasiswa apabila berhadapan dengan krisis kenaikan harga barang ini? Mungkin kita nampak macam mahasiswa ini bukanlah penyumbang, tidak, tetapi mahasiswa ada peranannya sendiri. Siapa nak jawab? Okey, silakan Lainur. Okey, so kalau kita fokus, mahasiswa ni siapa? Mahasiswa ni adalah orang yang belajar, orang yang kita kata intelektual, berpendidikan. Jadi sebagai seorang mahasiswa, peranan dia dalam berhadapan krisis inflasi ni, mereka kena cakna, mereka kena ambil tahu. Diorang kena tahu bagaimana benda ini boleh berlaku. Okey, so benda ini berlaku disebabkan apa? Mungkin kesan domino terhadap perang Rusia Ukraine. Mungkin juga disebabkan berlakunya perubahan iklim. Contoh di India, yang mana kita tahu diorang ni adalah pengeluar gandum di dunia. Dan hari ini berlakunya peningkatan suhu, kerajaan India telah menutup untuk ekspor gandum, yang mana dia memberi kesan kepada dunia. Dan akhirnya kesan inflasi, berlakunya krisis global. So itulah yang mungkin antara punca. Mungkin punca lain boleh dikatakan juga sebabkan pandemik COVID-19 yang mungkin memberi kesan terhadap apa kita kata tenaga-tenaga pekerja, petani dan sebagainya. So itu kesan dia. So kita kena ambil tahu terhadap apa yang berlaku sebenarnya. Supaya mereka ni, mahasiswa hari ini, dia tidak bertindak terlalu agresif. Maksudnya bertindak tidak berdasarkan emosi dan sebagainya. So itu yang pertama, mereka kena ambil tahu. Seterusnya, tujuan untuk ambil tahu ni supaya mereka ni boleh faham apa polisi kerajaan yang telah kerajaan lakukan. Sebagai contoh, subsidi kerajaan, mungkin bantuan-bantuan kerajaan, mahasiswa kena
kena tahu supaya mahasiswa hari ini mungkin boleh mengambil kesempatan di sebalik kesempitan yang mungkin kerajaan berikan untuk bantu mahasiswa. Apa bantuan-bantuan kepada mahasiswa sebagai contoh. Bajet bajet menu keluarga Malaysia RM3.50. Mahasiswa kena pastikan di universiti ada menu itu. So itulah benda-benda yang mungkin mahasiswa kena tahu. Dan sebagai contoh lain, harga-harga shilling yang dijual, contoh ayam sebanyak RM9.40. So diorang kena tahu kalau ada harga yang lebih, so mungkin mahasiswa ni perlu bertindak, kena maklumkan kepada siapa. So itulah peranan seorang mahasiswa terhadap berhadapan krisis inflasi. Kena ambil tahulah kan, supaya nanti bila kita kat luar tu kita tahulah nak berjimat tu kat mana. Sebab saya suka kata Asfar tadi, sampai satu tahap mahasiswa kita dah pandai cari kerja part time dan sebagainya. Bukan sekarang je Asfar. Dulu zaman saya pun memang dah ada kerja part time tu, tapi mungkin sekarang itu dia lagi diperlukan. Cuma apakah peranan kalau Asfar melihat perwakilan pelajar ataupun majlis-majlis yang mewakili pelajar ini apabila berhadapan dengan krisis sebegini? Baiklah, untuk bercakap berkenaan dengan perwakilan pelajar, kesatuan pelajar, kita mesti tanamkan dalam diri kita bahawa kita ini adalah penghubung di antara pengurusan tertinggi dengan mahasiswa itu sendiri. Jadi setiap pimpinan pelajar haruslah lebih cakna dan lebih orang cakap memberi idea ataupun inisiatif kepada pihak kementerian itu sendiri untuk membantu mahasiswa itu sendiri. Selain daripada itu, kita haruslah lebih orang cakap agresif. Maknanya kalau contoh pelaksanaan menu keluarga Malaysia itu tidak dilaksanakan di industri itu, kita harus sebagai pimpinan pelajar haruslah berdepan dengan pengurusan untuk mengetahui kenapa menu tersebut tidak ada di situ. Jadi kita harus menjadi orang utamalah untuk memastikan kebajikan mahasiswa itu terjaga. Okey, sekarang salah satu universiti adalah menu Satu Malaysia tu. Mungkin saya nak dapat gambaran, adakah menu itu ada di setiap kafe dalam universiti tersebut? Ataupun bagaimana dia punya? Di Uniza bagaimana? Okey, kalau di Uniza sendiri kita ada 10 kafe. Jadi 9 kafe telah orang cakap mencari MOU dengan pengurusan untuk melaksanakanlah menu keluarga Malaysia RM3.50 tu. Jadi setiap kafe adalah menu-menu berlainan. Macam contoh pada minggu lepas ada kafe di Uniza memberikan nasi hujan panas untuk menu RM3.50 itu. Jadi saya kira menu RM3.50 itu sangat berbaloi untuk belajar sekarang. Kalau nasi hujan panas tu kalau kat Terengganu pakai nasi minyak lah. Nasi minyak. Nasi minyak. Kalau di UUM macam mana? Kalau menu RM3.50 tu? Kalau di UUM dia benda yang sama juga. Kita buat apa-apa menu yang mungkin lengkap daripada segi piramid makanannya lengkap untuk pastikan makanan itu berkualiti untuk mahasiswa. So apa pun yang ada dekat itu mesti harganya RM3.50. So itu bergantung kepada pengusaha lah. Dia sangat membantu kan? Dalam keadaan sekarang RM3.50 saya kira sangat membantu. Boleh tak saya nak masuk universiti, saya nak makan tengah hari kat sana? Murah. Okey, jom kita divert sikit isu kita kan. Baru-baru ini ada juga demonstrasi, bukan baru-baru ini sahaja. Oleh pelajar ni, sedari dahulu lagi demonstrasi di kalangan pelajar ni kan. Apa pendapat Alinor macam mana? Okey, baik. Kalau sembang soal demonstrasi ni, mahasiswa memang tak lari dari ini daripada zaman dulu lagi. Itu jiwa mahasiswa. Orang kata orang muda ni dia kata jiwa panas, darah panas. So apa pun bertindak agresif dan sebagainya. So itulah menunjukkan melambangkan semangat anak muda hari ini. Jadi dalam konteks isu hari ini iaitu isu inflasi ini, bagi saya, pendapat saya, satu, saya memuji diorang. Sebab diorang ada satu keinginan untuk memperjuangkan hak rakyat. Itu pertama. Yang kedua, mungkin diorang ada semangat terhadap dalam kepekaan apa yang isu berlaku. Mungkin diorang berikan cadangan dan sebagainya. So itu satu tindakan-tindakan yang mungkin bagi saya bagus, tapi naratif yang mereka bawa itu mungkin tidak bagus. Kurang saya setujulah dengan cara memberontak, dengan cara menyalahkan kerajaan, menunding jari dan sebagainya. So itu adalah satu tindakan provokasi dan mungkin daripada pandangan saya sendiri, pendapat peribadi saya, protes turun jalanan ni seolah-olah adalah satu tindakan sebagai satu tindakan politik lah, atau orang kata political interest. So mungkin bagi saya dalam situasi negara berhadapan inflasi dunia ini adalah satu tanggungjawab kita bersama. Dia bukanlah masa untuk kita bermain blaming game ataupun tunding jari kepada sesiapa dalam menyelesaikan masalah ini. Tapi kita kena bersama-sama daripada peringkat atasan, daripada peringkat pertengahan maupun peringkat bawahan, kita berganding bahu dalam menyelesaikan, duduk satu meja untuk berdiskusi dalam menghasilkan solusi dalam menyelesaikan isu ini. So itulah peranan-peranan kita bersama, bukan konsep bersolidariti, menunding jari dan sebagainya. So itulah pendapat daripada
pandangan saya lah. Jadi ini sangat penting untuk kita memahami peranan sebenarnya mahasiswa. Tidak salah bersuara, Yes, betul. tapi salurannya perlu tepat dan juga perlu matang. Maksudnya darah panas itu perlu dikurangkan sikit panas, mungkin boleh jadi lebih matang selepas inilah. Mungkin anda lebih faham apa lagi yang diberikan oleh kerajaan di bawah KPT untuk anda semua menghadapi krisis yang kita hadapi sekarang, Asfar. Okey, baiklah. Untuk inisiatif dan orang cakap kebajikanlah kepada mahasiswa itu sendiri, pihak KPT telah pun merangka ataupun mengeluarkan inisiatif kepada pihak mahasiswa itu sendiri. Dan yang utama adalah jawatankuasa tindakan sara hidup siswa keluarga Malaysia, yang mana di induknya dipengusikan oleh YBM sendiri, iaitu Datuk Seri Dr. Noraini sendiri, dan di peringkat universiti akan dikelolai oleh Naib Chancellor di masing-masing lah. Jadi untuk makluman lah, pada 12 Julai yang lalu telah diadakan mesyuarat yang pertama, yang mana pihak KPT sendiri telah menjemput seramai 5 orang wakil daripada pihak MPBK sendiri. Jadi saya kira benda ini amatlah baiklah untuk masa depan kita, kerana telah menjemput wakil mahasiswa itu sendiri untuk menyuarakan pendapat mereka. Maknanya sekarang ini mahasiswa telah pun dijadikan sebagai orang cakap, dimasukkan sebagai pembuat keputusan bagi pihak KPT itu sendiri. Jadi untuk yang seterusnya adalah menu Keluarga Malaysia, yang mana berharga RM3.50 itu telah pun dilaksanakan di beberapa IBT awam. Dan seterusnya adalah berkenaan dengan food bank. Maknanya pihak KPT sendiri telah pun memperkasakan food bank dengan telah merubuhkan 6 hub. Yang maknanya hub-hub ini akan menjadi pintu utama untuk disalurkan kepada universiti-universiti. Maknanya kita ada 6 hub. Yang pertama adalah di Zon Timur, Zon Barat, Zon Selatan, Sabah dan Sarawak. Jadi 6 ini akan beroperasi sebagai pintu utamalah untuk disalurkan kepada universiti-universiti lain. Dan seterusnya ada Job at Campus. Job at Campus ini kita telah meneliti kepada pihak KPT untuk disamakan dengan RM1,500 yang mana gaji minimum. Jadi kita inginkan allowance yang sebegitu rupa lah. Dan kita juga mengharapkan bahawa di pihak universiti sendiri membanyakkan lagi peluang-peluang untuk pelajar itu sendiri untuk bekerja di dalam kampus. Maksudnya peluang itu banyak sebenarnya, peluang itu dan banyak. perlu diambil oleh mahasiswa itu sendiri, kena ambil tahu dan juga celik sedikitlah. Terima kasih banyak-banyak kepada kedua tetamu kita pada hari ini. Kita ada Asfar Irfan Muhammad Razi, yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar UNIZA, dan juga Muhammad Ali Nur Alham Abu Bakar, Presiden Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan. Terima kasih banyak-banyak. Saya suka mendengar pandangan anda semua berdua. Okeylah, Syafiqah sudah pun bersedia untuk slot seterusnya. Kita silakan.